Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'da. Allahumma rahmana bil Qur'anil azim, waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayhi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, alhamdulillah pertamanya dan selamanya syukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini dapat lagi kita meneruskan pelajaran kita di bawah bimbingan Rumah Ngaji Al-Jawharah, dan insyaallah seperti mana yang kita dah belajar pada minggu lepas, maka berakhirlah tajuk-tajuk yang berkaitan dengan ilmu tajwid itu sendiri, yang mana bermula daripada membincangkan tentang definisi tajwid, hukum hakam berkenaan dengan tajwid, kemudian masuk bab makharijul huruf atau makhraj huruf, dan disusuli pula seterusnya adalah sifatul huruf, yang mana kedua-dua tajuk yang sangat penting, yang tidak boleh berpisah antara satu sama lain. Sebab ramai orang mungkin dia hanya belajar makhraj huruf, tapi dalam masa yang sama dia tidak belajar sifat huruf. Sebab tu dalam buku ni selepas tajuk makhraj huruf terus susul dengan sifatul huruf, which is bukan kata buku ni je lah, buku yang dikarang oleh Imam Jazari pun sendiri memang sifatnya begitu. Kemudian selesai bincang tentang makhraj huruf, sifat huruf, kemudian kelebihan buku ni pula membincangkan juga tentang kesalahan-kesalahan yang telah berlaku atau biasa berlaku di kalangan penuntut ilmu Al-Quran ini, dan bagaimana cara mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian kita dihidangkan pula dengan bab nun dan juga mim, hukum nun dan mim, dan kita dah selesai bab tu. Kemudian masuk hukum mad, kemudian kita masuk hukum-hukum yang berkaitan dengan Imam Hafs sahaja, masuk cerita tentang nabru, cerita tentang beberapa hukum yang lain, dan kemudian cerita tentang waqaf dan ibtida, dan akhir sekali kita bincang tentang alif tujuh, dan akhir sekali tentang hamzah qata dan juga hamzah wasal. Okey, itu secara ringkas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tajwid yang perlu difahami dan dipelajari oleh orang awam macam kita lah. Macam saya pun sama juga. Takat-takat tu pun dah cukup bagus dah. Kalau boleh faham apa yang ada dalam buku Dr. Aiman ni, kira dah cukup bagus dah untuk nak mengaji ni. Tapi kalau ada, maksudnya kalau ada willing atau nak lebih lagi, mungkin boleh tengoklah kitab-kitab besar yang lebih besar daripada kitab Dr. Aiman ni. Tapi apa pun, ilmu tajwid tu dia akan balik kepada situ jugalah. Bagi sebab tu saya suka belajar menggunakan kitab supaya pelajaran kita berpandukan sesuatu. Kalau contoh apa yang disebut oleh Dr. Aiman tak kena, tak apa, kita boleh tanya direct dia, kenapa cakap macam ni. Kadang-kadang kita faham lain, dia tulis lain. Itu pun boleh jadi juga kadang-kadang. Dia nak cerita benda lain. Tapi kita cara faham berbeza menyebabkan akhirnya kita salah. Kita salah interpret apa yang dia nak. Jadi lepas tu, tapi apa pun memang baguslah belajar berbuku ni berbanding dengan belajar tapi tak ada, maksudnya auto awang-awang, tak ada satu silibus yang tetap. Hari ni rasa nak mengaji tajwid, belajar apa hari ni hari ni belajar bab nun lah, esok belajar bab mat lah, esok belajar bab makhraj huruf lah, betul patah balik 2-3 bulan main belajar makhraj huruf balik. So itu tak ada apa, tak ada satu sistem pembelajaran. Baik, jadi bagi melengkapkan pelajaran kita daripada buku ini, insya-Allah kita akan bincangkan hari ini pada muka surat yang ke 232. Okey. Muka surat 232 ni ada beberapa perkara yang bagus untuk kita sama-sama belajar dan untuk sama-sama kita faham tentang sejarah-sejarah perkembangan Al-Quran ni. Sejarah ni adalah satu ilmu yang mana dengan faham dan dengan belajar daripada sejarah sedikit sebanyak akan menjadikan kita ni seorang yang appreciate dengan sesuatu. Seperti mana keupayaan atau pengorbanan orang-orang dahulu dalam memerdekakan tanah kita daripada dijajah oleh orang asing. So benda-benda macam tu kalau budak tak belajar sejarah, dia akan jadi buta. Satu, dia buta sejarah. Satu lagi dia berasa dia tu lahir-lahir kaya. Dia tu lahir-lahir bebas dah. Lahir-lahir rasa macam tak ada siapa boleh tekan dia, tak ada siapa boleh kongkong dia, tak ada siapa boleh kontrol hidup dia. Rasa sebab apa? Sebab rasa macam terlalu hebat dia. Hidup macam orang barat, hidup macam orang putih. Tak nampak, kadang-kadang pakai baju pun tak rasa macam orang Melayu, tak rasa macam orang Islam. Sebab apa? Sebab buta sejarah. Tak tahu bagaimana sejarahnya dulu.
Jadi begitu juga dengan Al-Quran. Apabila seorang itu dia tak tahu sejarah tentang Al-Quran, jadi dia tak rasa nak ada sedikit penghargaan terhadap Al-Quran yang ada dalam rumah dia. Mungkin Al-Quran mungkin jumlahnya banyak dalam rumah kita, tetapi bagaimana Al-Quran itu dihargai oleh generasi-generasi terdahulu, begitu juga kita hari ini perlu menghargainya dan perlu mendoakan kepada mereka-mereka yang telah berjasa dalam ilmu Quran ini, sehinggalah wujudnya Al-Quran dalam rumah kita seperti mana yang ada pada hari ini. Okay. Baik, untuk memulakan tajuk ni, kita lihat pada muka surat tadi, saya sebut 232, sejarah perkembangan penulisan dan penandaan Mushaf Asy-Syarif. Okey, satu tulis, satu letak tanda. Maksudnya letak huruf dan letak baris lah, cerita dia, senang cerita. Huruf dan juga baris. Baik. Pertama sekali pada zaman Rasulullah SAW, memang Al-Quran ni ditulis tanpa titik. Huruf tu mungkin dah ada, huruf dah ada dah. Cuma titik tu tak ada. Baris pun tak ada. Dan huruf Hamzah pun belum ada waktu tu. Tapi dibaca, tahu. Orang baca kerti-kerti. Tapi huruf, bentuk huruf tu belum lagi. Bagi orang Arab, dia boleh baca lah. Macam mana Nabi baca kan. Dia baca, ikut Nabi baca. Macam Zaid bin Thabit sendiri, kita tengok sebelum ni kan. Bagaimana dia tulis. Nabi baca kat dia. Dia tulis macam cara dia lah. Kemudian, dia baca balik kepada Rasulullah. Bila Rasulullah kata, okay, betul apa yang kau tulis. Baru sampaikan penulisan itu kepada para sahabat. Semua kalau tak, nanti dulu, baiki dulu. Pokoklah Nabi cakap lain, dia dengar lain. Okay. Maka pada zaman tu Hamzah pun tak ada. Mengikut kebiasaan bangsa Arab dalam metod penulisan mereka, perkara tu. Dalam kerja-kerja biasa pun ada tulis juga. Sebab tu orang Arab dulu dia mahir tentang syair, balarah, bahasa. Sebab semua tu boleh dibaca. Apabila sesuatu benda yang boleh dibaca, bermakna ianya sesuatu yang ditulis. Maknanya ada lah. Penulisan tu dah ada. Zaman Rasulullah tu dah ada penulisan. Orang tulis syair macam mana kalau kata orang tak boleh tulis. Kalau kata orang tak boleh tulis Quran sebab tak ada bahasa, tak ada istilah, tak ada alfabet maksudnya, macam mana orang boleh tulis syair? So pelik lah kan? Di situ menjawab bahawa bagaimana orang boleh tulis syair, begitulah orang boleh tulis Al-Quran. Dan orang yang menulis Al-Quran, orang menulis syair, dia punya guna istilah dia tu, guna alfabet dia tu, ataupun guna huruf-huruf yang sama dia. Cuma zaman tu hanya yang boleh baca orang zaman tu je lah. Kita kalau nak baca Quran zaman Nabi memang tak terbaca lah. Sebab Hamzah tak ada, baris tak ada, titik pun tak ada. Jadi nak baca memang jaga ada beberapa keping gambar contoh lah yang ditunjuk dalam buku ni. Kita akan tengok nanti insyaAllah. Okay. Jadi bagi orang Arab sendiri tak payah. Dia tengok sekali lalu lesak, dia nanti tahu dah. Ni maknanya sekian-sekian, baca dia sekian-sekian. So, mereka memang kuasai bahasa mereka dengan penulisan mereka. Maka berbicara dengannya, membacanya secara semula jadi. Okey, baik. Kemudian kita nak berkenalan dengan satu perkara yang namanya titik al-i'rab. Naqtul i'rab. Baik. Apa makna i'rab itu sendiri? Okey. I'rab ni adalah perkara yang melibatkan baris. Baris. Bila kita belajar bahasa Arab, saya tahu ramai kat sini yang ada masuk kelas bahasa Arab. Badan bahasa Arab yang penting untuk sesuatu pembinaan struktur ayat adalah kita nak tengok huruf baris belakang sekali tu, huruf belakang sekali tu baris dia apa. Contoh macam kita nak kata ini rumah. Hadza baitun ke baitin ke baitan. Orang belajar bahasa Arab dia tahu. Hadza baitun. Dia kena sebut. Okey. Ra'aitu, aku melihat ini rumah. Hadza baitun, mubtada khabar. Kalau kata nak tunjuk ke orang, aku lihat rumah. Ra'aitu baitan. Dah tukar jadi baitan lah, tadi baitun. Sekarang jadi baitan lah. Sebab apa? Dah jadi maf'ulun bih, baitan. Okey. Sebab apa nama, tak boleh baitan, macam mana nak majrukan dia. Okey. Apa? Jalastu fi baitin. Aku duduk dalam rumah. Fi baitin. Baris bawah pula tin. Jadi kronologi bahasa Arab tu sendiri dari sudut i'rabnya adalah nak tengok baris tu di akhir perkataan tu barisnya apa. Di situ orang boleh i'rab. Dari situ orang boleh tahu perkataan ni jadi apa, perkataan tu jadi apa. Sebab tu dia panggil titik al-i'rab.
Tapi dalam hal kita bicara sekarang ni, i'rab ni merujuk pada baris. Pada zaman tu dia belum ada baris. Dia hanya menggunakan titik untuk menggantikan, dan kata ganti taklah. Baris tu nanti akan menggantikan titik. So titik ni datang dulu. Okey, baik. Apa yang akan berlaku sekarang? Tengok, seiring penyebaran agama Islam ke serata dunia, selepas kewafatan Rasulullah SAW, Islam makin berkembang. Dan pada tahun 16 Hijrah, apabila Sayyidina Umar Al-Khattab berjaya memasukkan semula Palestin ke dalam apa nama Jazirah Al-Arabiyah, dihalau semua Byzantine, Yahudi semua keluar daripada Palestin, maka makin kuatlah tentera Islam waktu tu. Orang Islam makin kuat, dan juga berlakulah percampuran antara orang bukan Islam dan juga orang Islam itu sendiri. Orang bukan Arab kepada orang Arab itu sendiri, cerita dia. Bila orang bukan Arab join ataupun berkahwin dengan orang Arab, misalnya anak cucu mereka, ataupun mereka tu sendiri nak baca Quran tak reti, sebab kami bukan orang Arab. Tapi bila dah masuk Islam ni, kita ada kitab Quran ni, kena baca ni. Aku nak baca macam mana? Sebab aku bukan orang Arab, tak reti. Tak reti nak baca. Kau orang Arab kau boleh lah baca sebab kau lahir dengan tu. Tapi kami bukan orang Arab, kamu tak boleh nak baca. Macam kita hari ni lah, cuba letak satu kitab Arab tengok. Pagi tadi saya pergi ceramah, orang tu tanya, kitab Arab ke Ustaz? Iyalah, kitab Arab lah. Macam tengok sikit tulis macam mana? Loh, apa yang peliknya? Takkan tulis bahasa Cina dan nama pun kitab Arab. Tulis bahasa Arab lah. Buka-buka, tengok atas bawah, tengok terbalik-terbalik. Oh, kata, macam mana boleh baca? Baca je lah. Sebab kita belajar. Sebab kita tahu kita belajar. Dan kita memang baca dulu sebelum datang ke surau. Baca dulu, belajar dulu. Baru kita faham. Orang yang tak pernah baca, orang tak pernah tengok pun, orang tak pernah belajar pun, dia tengok macam kita tengok sokap Cina, boleh tengok je lah. Boleh tengok lah sokap Cina atau sokap India, tengok je lah. Apa boleh baca, satu apa pun tak faham. Sekurang-kurangnya kita Arab ni nampak lah huruf-huruf Jawi tu tahu. Huruf-huruf Arab tu boleh lah faham, cuma tak tahu baris lah kan. Okey. Jadinya apa yang berlaku, okey, perkara tadi, apabila orang bukan Arab ni baca juga Quran, bergaul juga dengan orang Arab dan sebagainya, maka bermulalah kerosakan pada bahasa Arab itu sendiri. Bahasa tu akan jadi kelompok, akan jadi rosaklah. Sehingga mendorong ulama untuk meletakkan tanda-tanda i'rab bagi mengembalikan manusia kepada tata bahasa yang betul. Okey. So sehubungan dengan itu, Abu Aswad Ad-Duali dipanggil pada zaman ini adalah pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Panggil dia untuk letakkan titik pada Mushaf Al-Karim. Titik ni dipanggil dengan nama titik i'rab. Jadi Abu Aswad Ad-Duali ni kerja dia apa? Kalau kata huruf tu bunyinya fathah, maka diletakkan satu titik ke atas, warna merah ke atas huruf tu. Kalau kata huruf tu baris bawah, kasrah, maka diletakkan satu titik di bawah huruf tersebut. Dan kalau kata huruf tu barisnya dhammah, maka dia akan letak tanda ataupun titik di depan huruf. That's why kalau kita tengok ataupun dalam bahasa kita seharian pun, orang kata baris depan, baris depan. Kalau kita fikir logik kan, baris atas betul lah atas, bawah betul lah bawah. Bila kata baris depan, macam mana yang kata baris depan? Depan mesti duduk depan huruf. Tapi kita buat waw kecil tu. Sebenarnya asal usul dia memang titik tu letak depan huruf. Sebab tu disebut sebagai baris depan. Tetapi apabila proses perubahan berlaku, maka titik depan tu tak dipakai lagi, maka tukar kepada waw kecil untuk menggantikan dhammah. Untuk ganti dhammah letak waw yang kecil. Kalau kata huruf tu bertanwin, tandakan dengan dua titik. Okey, baik. Dalam kotak bawah, apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Al-Muhkam fi Naqdil Masahif, kata dia, maka Abu Al-Aswad telah memilih di kalangan mereka seorang lelaki daripada kabilah Abdul Qais, dan berkata, ambillah mushaf dan warnakan dengan warna yang berbeza dari warna tulisan. Warna tulisan itu hitam lah. Apabila aku buka dua bibir maksudnya apa? Buka apa makna buka dalam bahasa Arab? Buka. Maka letakkan satu titik atas huruf. Maksudnya buka tu merujuk kepada fatah. Fatah ni buka. Ba, ta, sa, ja, buka. Kalau kata buka mulut tu, letak satu titik atas huruf. Apabila aku muncungkan, bila muncungkan, maka letak satu titik dekat depan. Apa? Itu menunjukkan bahawa huruf tu dhammah. Dan apabila aku rendah, tarik rahang ni ke bawah, tarik ke belakang rahang ni, maka letaklah satu titik ke bawah, menunjukkan bahawa harakatnya adalah kasrah.
Sekiranya baris itu diikuti dengan bunyi gunnah, bunyi nun lah, maka ianya adalah tanwin dan letakkan 2 titik. Dan bermulalah penandaan tu sampailah habis Quran. Bukan cerita 1 2 muka surat lah. Ini cerita daripada awal sampai habis Quran. Okay. Sedikitlah sejarah tentang cerita Abul Aswad Ad-Du'ali ni. Pada awalnya Abul Aswad Ad-Du'ali ni tak nak. Ni saya tambah. Ni cerita dia dalam kitab masyhur adalah pada peringkat awalnya Abul Aswad Ad-Du'ali tak nak. Dia tak nak buat kerja ni. Bagi dia macam kita dah boleh baca Quran ni. Untuk apa lagi kita nak letak tanda-tanda? Dia yalah dalam satu apa nama keadaan nampaklah dia ni macam selfish. Sebab apa? Sebab bagi dia kita dah boleh baca cukup lah. Orang bukan Arab tak ada baca lah. Tak ada baca lah Quran ni. So nampak je macam dia selfish. So yang Muawiyah bin Abi Sufyan ni, Muawiyah ni dia sendiri boleh nak buat kerja tu, bukan tak boleh. Muawiyah ni salah seorang katibul wahyi. Maksudnya Muawiyah pun juga adalah salah seorang penulis wahyu. Dan dia boleh buat kerja tu. Tetapi oleh kerana dia dah naik jadi gubernur atau dah naik jadi khalifah, maka dia tak boleh nak buat banyak kerja. Khalifah kan. Berapa katalah macam Perdana Menteri. Takkan Perdana Menteri nak buat kerja bukti tanda musyawarah ni. Bagilah orang lain buat yang pandai. So waktu tu yang dia nampak ada potensi untuk buat perkara ni adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia minta Abul Aswad Ad-Du'ali dengan arahan daripada istana. Tak nak buat, tak nak. Semua tak nak. Bagi dia lama Rasulullah dah tulis dah elok dah. Kalau nak belajarlah. Kena belajarlah, tak payahlah nak mudahkan orang sangat dengan baca gini ni. Sehinggalah Muawiyah bin Abi Sufyan ni yalah kalau ikutkan sebagai seorang raja atau khalifah boleh je arahkan hantar buang ada 3 orang bodyguard ke, hantar ada 3 orang tentera ke, habis ketuk sikit bola Suadu Ali tu payah sangat nak suruh, tak mau. Boleh. Muawiyah boleh nak buat macam tu. Tapi kita tahu Muawiyah ni siapa? Sahabat Rasulullah yang mulia. So apa cerita, bagaimana cerita menceritakan perkara ni? Muawiyah upah satu orang budak. Satu orang budak diupah baca ayat ketiga terserah saya daripada surah At-Taubah. Baca ayat tu, kemudian kau tukar baris. Ayat tu berbunyi, Innallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Ayat sebenarnya adalah Innallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Maknanya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala menjauhkan diri daripada orang-orang musyrikin beserta Rasulnya juga. Beserta Rasulnya juga ni maknanya Allah dan Rasul menjauhi daripada orang-orang musyrikin. Tapi disuruhnya budak tu baca macam mana? Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Baca bagi bawah. Ya, betapa pentingnya hal baris ni. Kadang-kadang sebab tu kalau setengah orang macam saya lah, kalau orang mengaji dengan saya, ada setengah-setengah benda kadang-kadang dia tukar baris tengah lah, baris kat tengah. Kalau kata tak nampak tu is okay lah. Tapi kalau kata baris hujung tu memang boleh ubah. Baris hujung ni kebanyakannya boleh ubah perkataan tu daripada biasa jadi boleh berubah lah. So cerita tadi sepatutnya Allah Ta'ala dan Rasul menjauhkan diri daripada orang-orang musyrikin. Tapi bila budak tu baca wa rasulih, apa jadi? Allah Ta'ala menjauhkan diri daripada orang musyrikin dan Rasul-Rasulnya. Artinya Allah Ta'ala tak peduli lah. Maksudnya, orang musyrikin dengan Rasul tu tak ada sama je. Takkanlah Rasul utusan Allah Ta'ala setara dengan orang musyrikin. Tak betul macam tu. Salah baca gitu. Okay. Jadi apa yang berlaku, Muawiyah kata, okay, kau baca ayat ni, kau pergi cari kat mana rumah Abul Aswad Ad-Du'ali, kau tengok laluan dia pergi ke musalla atau masjid dia setiap hari, kau duduk kat tepi jalan tu, bila kau nampak je dia lalu, kau baca. Nampak je dia lalu, kau baca ayat tu. Kau baca berapa kali baca. Sampailah satu hari tu, dia baca ayat tu, tiba-tiba Abu Rasul Ad-Du'ali kata betul lah. Bila dah orang baca salah baris, makna jadi berubah, bahkan makna jadi teruk, bukan saja berubah, bahkan berubah menjadi teruk dan buruk akan makna tersebut. Maka barulah terdetik di hati Abu Rasul Ad-Du'ali, tak boleh jadi kalau macam ni. Aku kena juga buat sesuatu. Jazahumullah khairul jazak. Moga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa mereka orang terdahulu ni dan juga melipat gandakan pahala mereka. Sebab dia buat. Dia kumpul semua Quran yang ada pada zaman dia tu. Yang dia sendiri pun mati pada tahun 99 Hijrah. Awal lah. Okay. Kemudian dia letak titik-titik atas huruf. Okay, baik. Itu dipanggil nuqatul ataupun naqtul i'rab. Naqtul i'rab ni merujuk kepada baris. Okay. Yang kedua, dipanggil dengan nama naqtul i'jam. Naqtul
i'jam. Titik juga. Tapi ini titik adalah untuk huruf. Membezakan. Kalau orang kata, huruf ni macam ba, tapi dua titik di atas. Huruf apakah dia? Tahu dah. Huruf macam ba, tapi dua titik ke atas. Okey, huruf ni macam ta. Tapi kalau ta, titiknya di atas dua. Yang ni titiknya di bawah dua. Huruf apa? Tahulah huruf apa. Huruf ni macam fa, tapi ada dua titik. Huruf ni macam huruf ba, tapi satu titik di atas. Huruf apa? So, titik ini dinamakan dengan nama an-naqtu atau naqtul i'jam. Titik i'jam. Iaitu tanda yang berfungsi untuk membezakan di antara huruf-huruf yang sama bentuk penulisan. Ialah ba, ta, sa tu dengan nun, dengan ya, berapa ramai lagi. Sampai hari ni lagi orang masih tertukar. Saya sendiri pun berhadapan dengan orang yang sampai hari ni masih tertukar. Jim, ha, kha. Ramai lagi masih tukar. Jim, ha, kha. Ba, ta, sa, nun, ya. Ramai lagi tertukar. Ra dengan zai pun orang tertukar lagi. Apatah lagi yang ba dengan, apatah lagi ta dengan ya. Itu tak campur yang datang jumpa, Ustaz, saya ni ada, saya ingat ada apa dia panggil penyakit tu. Bukan disleksia. Disleksia tu yang tulis balik tu kan. Ini penyakit yang macam dia, bila dia baca, katalah macam ni kan. Katalah perkataan macam ni kan. Bila dia baca iaitu tu, dia kena alih mata dia. Tanda. Alih mata lagi. Yang. Alih berfungsi. Alih untuk. Saya tak tahu itu penyakit nama apa. Habis tu, macam mana nak mengaji? Dina siratal mustaqim. Agak-agak kalau baca macam tu lah, berapa ratus tahun nak habis ngaji. Tapi Alhamdulillah, berkat doa, sabar, bimbing, elok, boleh mengaji. Khatam dah pun. So nak ceritanya, orang ini ramai lagi tertukar titik. Walaupun dah belajar sejak daripada kecil ni, belajar alif bata ni. Tapi masih tertukar titik. Baik. So bagi melaksanakan tugas, merintis tugas meletakkan titik ni, iaitulah usaha yang dilakukan oleh Imam Nasr bin Asim Al-Laythi yang wafat pada tahun 90 Hijriah. Dia lewat sikit lah. Maknanya pada zaman Abul Aswad Ad-Duali tu huruf masih sama lagi. Kalau kata sod, dot, toza tu sama je. Semua sod dia. Semua sod je. Cuma orang Arab dia tengok sekali dia tahulah sod ke, dol ke, tol ke, zul ke dia tahu. Kita tak boleh tahu. Kita tak boleh tahu. Cuma nak bagi tahu zaman tu orang yang kawan dengan orang Arab ni dia kena tahu jugalah beza sod, dot, toza tu dari segi nak sebut macam mana. Okey. Jadi apa yang berlaku, Imam Nasr bin Asim Al-Laythi letak titik bagi bezakan antara huruf. Di mana cara beliau adalah meletakkan garisan condong yang kecil pada huruf yang sama bentuk agar dapat bezakan dengan titik i'rab. Yalah, kalau dia pun letak titik, Abu Al-Aswad Ad-Duali pun letak titik, dah sama-sama titik. Jadi macam mana nak baca? Dah ada berapa-berapa titik dah. Jadi apa yang dibuat oleh Imam Nasir bin Asim, dia letak macam titik juga tapi dia condongkan sikit. Condongkan sikit, maknanya dia tarik ke belakang sikit. Supaya tidak bercampur antara titik dia dengan titik Abu Al-Aswad Ad-Duali. Apabila diubah titik i'rab daripada titik warna merah kepada titik huruf mat, maka yang kecil maka ia tidak lagi menimbulkan kekeliruan. Okey, baik. Lalu ditukarkan titik i'jam daripada garisan condong-condong. Ini cerita dia gini. Okey. Dia kata apa? Mula-mula letak garisan condong yang kecil pada huruf yang sama bentuk agar dapat membezakannya dengan titik i'rab. Apabila diubah titik i'rab garis tu, daripada titik warna merah kepada huruf mat. Pada huruf manakah. Kadang-kadang ni tak boleh, kita tak boleh mute orang. Tahu kenapa. Okey. Cerita tadi. Kemudian kalau kata boleh ubah titik i'rab, titik baris tu tadi tu daripada titik warna merah kepada huruf mat, maka yang kecil mat yang kecil, maka ia tidak lagi menimbulkan kekeliruan lah. Ialah sebab nak buh mat tu, maka dia jadi macam tidaklah sama macam titik i'jam ni. Okay, kalau kata macam tu dia buat tanda panjang. Lalu tukar pula titik i'jam daripada garisan condong pada titik. Untuk yang mat jadi titik, yang tak ada mat dia jadi condong. Jadi baris condong. Dia terbalikkan je senang.
Dan bentuk ini dipakai sampai hari ini. Okay, bentuk titik ni. Okay, baik. Tengok contoh-contoh yang ditulis. Muka surat 233. Okay, Nasir bin Asim letak titik. Contohnya bar. Itulah letak satu titik di bawahnya. Kalau kata ta, letak dua titik di atas. Kalau sa, letak sebaris macam tu. 3 titik di atas. Baik. Titik huruf nun dan ya pula yang bukan di hujung. Yang bukan di hujung. Okay? Dengan satu titik nun di atas dan 2 titik untuk huruf ya di bawah bagi mengelakkan persamaan. Kalau tak, semua sama aja. Ta, sa, nun, ya, ba, semua sama. Titik tak ada. Atas ke bawah ke satu ke dua tak ada. Macam tu semua. Jenuh kita nak baca. Kalau kita dapat Quran macam tu lah, memang tak terbaca lah kita. Okay, tak boleh baca pun. Saya pun tak boleh baca. Tengok kali lalu tak tahu. Tengok lama ni ayat surah apa ni. Tak tahu. Surah tak tahu dah. Okay. Jadi, kalau kata nun dan ya tu bukan di hujung, maka diletakkan titik atasnya. Baik, huruf jim letak satu titik di bawah. Huruf kha letak satu titik di atas. Okay. Dan untuk huruf ha, tak letak titik apa-apa. Bezakan antara 3 huruf tadi. Huruf zal letak satu titik di atas dan jangan tak letak pada huruf dal. Huruf zai pula letak satu titik di atas dan tiada titik pada huruf ro. Ni tambah sikit Nampak tak muka surat 234 Cuba tengok semua orang. Muka surat 234 ada tertinggal perkataan kat sini. Ada tertinggal perkataan. Ni kena apa? Kat sini ni. Kat sini. Kat sini tambah ro. Huruf zai dengan satu titik di atas dan tiada titik pada huruf ro. Dia kata ada sini huruf ro. Tiada titik pada huruf ro. Begitu juga sini. Huruf shin 3 titik di atas dan tiada titik pada huruf sin. Tulis huruf sin. Huruf sin. Macam tu rupa ada huruf sin. Okey. Semua kena tambah sini, kena tambah sikit. Sebab tak tahu dah macam mana boleh terhilang. Huruf dot satu titik di atas dan tiada titik pada huruf sod. Tulis huruf sod. Baru datang contoh ni. Yang ni pula satu titik untuk huruf zo dan tiada titik pada huruf to. Tak ada titik pada to. Okey. Sama juga ghain dengan ain, sama bezakan ghain dan tiada titik pada huruf ain. Kemudian huruf fa yang bukan di akhir kalimah diletakkan satu titik di bawah. Okey. Fa kalau bukan akhir kalimah, letak satu titik di bawah huruf fa. Okay. Kalau di akhir kalimah macam mana? Kejap kita tengok. Huruf qaf pula. Kalau yang bukan di akhir kalimah. Kalau huruf qaf yang bukan di akhir kalimah, letak satu titik di atas. Ni zaman tu lah. Maknanya, qaf tulisan dia macam fa sekarang. Tapi dengan syarat bukan di akhir kalimah. Kalau kata qaf tu duduk di awal. Contohnya macam wa'idh qala. Maka qaf tu letak satu je titik di atas. Macam kalau kita baca macam fala lah, bukan qala, letak satu titik lah. Itu dulu. Okey. Huruf kaf pula. Pada waktu itu tidak terkeliru dengan huruf lam. Maka tidak diletakkan sebarang titik. Orang baca sekali orang tahu. Solat ke sokat. Tak ada perkataan sokat. Wa aqimus sokat. Tak ada. Wa aqimus solah. Wa atau zakah. Tak ada orang baca wa atau zalah. Maksudnya tak ada orang tertukar. Wa aqimus zakata wa atau zalah. Tak ada orang tukar kaf dengan ta. Sorry. Kaf dengan apa? Kaf dengan lam. Tak ada orang tertukar. Orang tahu wa aqimus solah wa atau zakah. Mesti solat dengan zakat tu. Tak ada orang baca sokat dengan zalah. Mesti solat dengan zakat. Okey. Pada huruf lam, mim, ha, waw dan alif tak ada titik lah. Sekarang tak ada titik 45 huruf ni. Baik, sekali lagi kita ulang balik yang tadi. Untuk huruf fa, qaf, nun dan ya, tadi cerita yang berada bukan huruf akhir. Tapi sekiranya mereka berada di akhir kalimah, berakhir di akhir kalimah, maka apa yang berlaku? Tidak perlu diletakkan titik. Tidak ada. Lepas tu dia tulis ni, tarkul fa mahmalah li alam ijtibah. Maksudnya huruf fa, qaf, nun dan ya ni pada akhir kalimah kena tidak kekeliruan. Kena tidak apa, kena tambah ayat bagi faham. Kalau saya boleh tolong baiki ayat ni, begitu juga pada huruf fa, qaf, nun dan ya tidak diletak titik. Tidak diletak ataupun qaf, nun dan ya pada akhir kalimah tidak diletak titik. Tambah kat situ. Okey. Tidak diletak titik, di sini tambah kerana tiada kekeliruan.
dan ia dihimpunkan dalam satu kalimah yang berbunyi yunfiqu. Okey. Berbeza pula. Kemudian ada beza pula antara mazhab timur dengan mazhab barat. Yang mana kalau mazhab timur, maka letak juga titik atas 4 huruf tadi. Sebab apa? Nak bagi selaras lah, lebih mudah baca. Tak semua orang boleh baca lagi. Kalau huruf ujung tu huruf fa, macam mana nak baca? Kalau orang tak tahu. Kalau huruf tu hujung qaf, tak ada titik dan sebagainya. Orang takkan tahu. Orang biasalah. Orang mengaji tahulah. Okay. Baik. Apapun, magharibah, orang yang bermazhab barat, mereka kekalkan lagi tulisan yang zaman Nasir bin Asim Al-Laisi. Okey, baik, kita tengok contoh. Contoh titik i'jam. Contoh kaedah penandaan titik Nasir bin Asim bagi huruf yunfir tadi. Kalau ikut mazhab magharibah ataupun Nasir bin Asim ni, dia tengok tadi dia kata apa? Kalau kata fa, contoh macam ni kan. Yauma yukshafu. Ni perkataan ni nampak ada dalam bulatan biru ni. Yukshafu. Ya nampak? Ya di awal kalimah okey ada titik 2. Kemudian yukshafu, fu ni tak ada titik sebab apa? Fa duduk di hujung. Dia tak ada titik. Tapi kita tahulah sebab saya tahu dah ayat ni duduk kat mana. Akhir surah Al-Qalam. Yauma yukshafu an ni tak ada titik ni an ni. Ni kha, titik kha bawah ni bukan nun. An saqin ni qaf. Yauma yukshafu an saqin ni qaf. Yang dalam bulatan kuning ni adalah huruf qaf. Tengok, dia tidak ada titik sebab perkataan qaf duduk di hujung kalimah. Wa yud'au ila sujudi fala yastati'un. Nampak? Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mana tadi? In kuntum sadiqin. Ni ada ni, nampak ni? In apa? Bash bisyurak apa ni? Yubish bisyuraka. Tak faham? Tak apa. Wa kanu sadiqin. Nampak kata ni? Wa kanu sadiqin. Nampak dalam bulatan kuning ni? Wa kanu sadiqin. Baik. Sadiqin ni huruf qaf duduk di awal atau duduk di tengah kalimah. Bukan di hujung kalimah macam saqin tadi. Maka diletakkan satu titik atas dia. Nampak? Qaf. Kalau kita baca sadifin ni. Bukan sadifin, ni sadiqin. Baik. Mana lagi? Bawah ni. Wa kanu yud'auna ila sujudi fala sujudi wa hum salimun. Fadharni. Fadharni ni fa. Fadharni ni fa. Nampak? Fa di awal kalimah diletakkan satu titik di bawah. Fa ni zal. Fadharni. Ya tak ada titik. Wa man ni nun pun tak ada titik. Wa man yukadzibu bihadzal hadis. Ni hadis. Ya nampak ada titik. Sanastadrijuhum. Ni nun ada titik sebab duduk tengah-tengah. Min haitsu. Nun macam ni juga sama nun. Wa man min. Dua-dua tak ada titik sebab berada di hujung. Ini antara mazhab awal lah. Mazhab magharibah yang pakai sampai sekarang. Dan juga mazhab yang dipegang oleh Nasir bin Asim Al-Laisi. Zaman dia memang tulis macam ni. Okay. Berbeza dengan masyariqah. Masyariqah ni orang yang berada di kawasan timur. Arab timur. Orang Arab timur, dia letak juga titik. Sebab dia tak buat macam mana magharibah. Dia tak buat macam mana orang geng-geng barat. Yang mana geng-geng barat hilangkan titik. Tapi bagi orang masyariqah masih ada lah. Nampak? Bil kafirin. Nampak nun ada titik satu di hujung. Yakadul barqu yakhtafu. Yakadul barqu ni qaf. Macam kita hari ni sama. Yakhtafu. Fa di akhir. Al-barqu. Qaf di akhir. Fa di akhir. Masing-masing ada dua titik atas qaf. Satu titik di atas fa. Maksudnya yang masyariqah ni dia upgrade sikit lagi. Dia upgrade lagi daripada yang magharibah. Magharibah ni maksudnya barat. Masyariqah ni artinya timur. Oleh kerana ulama-ulama ni terpecah. Ada yang pergi ke barat, ada yang pergi ke timur. Yalah, macam kita sekarang lah. Kalau kita tengok mana negara-negara macam contoh macam Turki, Tunisia, kan dia orang kan Arab. Tapi Arab yang barat. So, dia orang tu lah. Ataupun adalah beberapa negara lagi. Turki kan, antaranya yang duduk di barat. Jadinya, orang-orang yang duduk Arab yang tinggal di barat, mereka masih mengekalkan macam mana cara penulisan Nasir bin Asim. Tetapi mana Arab yang tinggal di belah-belah timur ni, mereka dah upgrade tulisan kepada macam kita hari ni. Okay. So, untuk perkataan yun, ya, nun, fa dengan qaf tadi, itu contohnya. Okay, baik. Okay. Bermula daripada muka 3235 ni sampai ke bawah,
Semuanya menunjukkan apa nama uh, perkembangan tulisan-tulisan ataupun huruf-huruf tertentu. Okey, baik. Pertama, perkembangan titik huruf shin. Okay. Kita tahu shin ni dia ada 3 gigi. 3 gigi, 2 gigi, 3 gigi dah senang cerita. Dan dia ada 3 titik di atasnya. Kalau kita tengok ni, siapa boleh baca ni? Siapa boleh baca? Saya nak baca ni. Apa dia tulis dalam merah ni? Siapa tahu? Mana Puan Lina? Puan Lina apa Puan Lina? Puan Lina biasa boleh baca? Puan Lina nampak sekejap. Puan Lina. Isya. Puan Yati, baca apa? Shun, Ustaz. Shun. Shun. Dua titik merah ni tanda dia, makna dia apa? Apa makna dua titik merah di depan ni? Tanwin. Tanda depan, tanwin depan. Bunyi dia? Shun. Shun. Okey, ni yang ada 3 baris ni kan ni? 3 baris. 3 ni, 3 hitam. Tahun. Ni 3 ni, 3 ni. Ni shin lah kan? Yang ni? Li. Takkan li ada titik? Takkan huruf lam ada titik? Huruf lam ada titik ke huruf lam? Ya. Tak ada. Titik 1. Ba. Titik 1 ba. Ba dengan shin. Agak-agak bi sya apa ni? Bishun. Bisha. Bishun. Yalah sekali baca tu memang kita kata Bishun kan. Tapi tak tahulah. Wallahu ta'ala alam. Saya sendiri berpendapat ayat perkataan ni adalah dia punya tu kataan ni adalah bisyai'in. Sebab zaman ni Hamzah tak ada lagi. Jadi ujung tu ya tu. Jadi ni 3 titik ni 1, 2, 3 kepala 3 ni dah ada untuk shin. Jadi ada satu lagi huruf kat sini. Okey, wallahu alam. Tapi saya sendiri rasalah. Tapi kalau siapa yang tahu perkataan sebenarnya bagi tahu. Saya rasa bisya tak ada dalam kepala saya ni duk tergambar bisyai'in lah. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi. Macam surah baca ayat kursi tu. Bisyai'in min ilmihi illa bima sya'. Tu kata kita pun tak boleh bacanya. Memang rabak lah. Barai lah baca. Memang tak boleh terbaca. Yang ni apa ni? Ini ke bawah ni. Kalau kita baca. Boleh baca? Ni sama lah. Mim. Betul ada titik kat bawah. Ni titik kat bawah tu maksudnya ada Hamzah dalam bunyi tu ada Hamzah zaman tu masih ada lah. Tapi tulisan Hamzah tu sebenarnya tak ada. Jadi orang dulu boleh baca. Kita tak boleh baca. Tak reti. Okey. So, cerita dia tadi tentang huruf shin tu, asal bermulanya daripada 3 macam baris-baris kecil, akhirnya lama-lama ubah suai oleh pakar penulisan khat, sehinggalah tukar kepada betul-betul titik dan sama macam bentuk piramid atas 3 gigi shin itu tadi. Okey, baik. Itu perkembangan dia. Okey, seterusnya, perkembangan huruf kaf. Kaf. Kata tadi, mula-mula kaf dengan lam ni orang tak tertukar. Sebab boleh orang baca satu perkataan tu, orang Arab boleh tahu beza antara kaf dengan lam just pada perkataan tu sendiri. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Apa kata dia? Huruf kaf yang tunggal dan yang berada di akhir kalimah berbeza bentuknya dengan huruf lam. Okey. Tetapi dengan perkembangan penulisan khat Arab akhirnya bentuk huruf kaf menyerupai huruf lam. Ujung ni. Lama-lama nampak macam sama macam huruf lam. Oleh itu, dibezakan dengan meletakkan huruf kaf kecil di dalamnya yang kemudian ia mengalami perubahan dari masa ke semasa yang dibuat oleh pakar penulisan khat sehingga ia hampir menyerupai huruf hamzah. Nampak macam hamzah. Tapi bukan hamzah tu dalam kaf tu. Yang dalam kaf tu adalah huruf kaf sendiri. Letak kaf kecil.
Lepas tu kepala dia lain. Huruf kaf. Kalau dulu-dulu punya penulisan kaf, nampak? Hamzah macam ni. Nampak ya? Antara dua perbezaan kat tepi ni saya tunjuk. Okey, yang saya bulatkan ni Hamzah. Hamzah rupa dia macam tu. Yang kaf rupa dia macam tu. Beza tu kaf dengan Hamzah. Jadi dalam huruf kaf tu adalah huruf kaf itu sendiri dan ianya bukan huruf Hamzah. Okey. Ini kaf yang lama ni. Kaf lama macam ni tulisan dia. Ni titik depan ni ku lah. Tak tahulah macam mana. Apa perkataan belakang ni tak tahu perkataan apa. Tak boleh baca. Ui, payah. Payah. Tengok macam mana besar-besarnya tulisan dia zaman dulu ni. Besar-besarnya zaman dulu punya tulisan atas kertas macam ni. So berapa lay agak-agak nak boleh siapkan satu ayat. Untuk satu ayat kadang-kadang tu mungkin boleh boleh jadi untuk satu ayat untuk nak menyempurnakan satu ayat tu boleh jadi memerlukan 3 ataupun 2 lay nak selesaikan satu ayat. Boleh jadi. Sebab tulisan dia besar-besar jarak-jarak macam ni. Kan? Besar-besar kan. Jadi kita kena senang je. Ada 20 ayat kadang-kadang, 30 ayat kadang-kadang boleh buat dalam satu muka surat je. Senang boleh baca. Okey, baik. Cerita kaf tadi habis. Kaf ni dia panggil kaf az-zanadiyah. Kaf az-zanadiyah tu kaf yang kat dalam huruf kaf tu dia panggil kaf az-zina, kaf az-zinadiyah. Okey, baik. Cerita huruf hamzah tadi. Cerita huruf hamzah tadi kata dia apa? Dahulunya orang Arab tidak menulis huruf hamzah. Bahkan mereka menulisnya seperti berikut. Contoh, kalau macam antum, hamzah patutnya hamzah, nun mati, ta warid depan, mim, antum. Tapi orang Arab hanya tulis alif je. Tulis alif saja tanpa letak hamzah. Ni pun saya cuba baca. Saya pun tak nampak kat mana ni. Tak boleh baca. Saya tak boleh baca ni. Apa tulis ni? Ni macam bentuk bawah ni. Bayangkan. Ayat kat mana? Ni ayat Quran lah ni. Tapi dalam surah apa cerita tak tahu, bulat macam ni. Macam mana nak baca? Tak reti baca. Tapi saya banyak hari jugalah duk check. Yang ni pun saya tak boleh nak baca. Yang ni. Apa? Bila dalam khafu tak tahu. Tak tahu. Ni tahulah ha ni. Ha alif kan dan sebagainya ni. Tulisan Quran dulu seperti dibuat khat masa kini. Orang kata apa? Ambil balik khat tu. Jadikan zaman sekarang khat kufi kan. Sama. Cuma waktu tu sangat terhad baris titiknya. Sama kita tak tahu. Okey. So okey, cerita cerita tentang hamzah tadi. Kalau kata pada awal perkataan tulis alif je. Okey, contohnya antum, unzila, idza. Macam belah kiri tu cara tulisnya. Tapi kalau kata pada pertengahan, tengok, hamzah tu duduk di pertengahan kalimah, okey, atau di akhirnya, maka tulis huruf hamzah sama ada dengan bentuk huruf alif, waw atau ya. Tulis gitu je, tak ada hamzah. Ataupun tidak menulisnya langsung, tak tulis terus. Dan inilah cara penulisan sekarang. Maksudnya, artinya tak ada rumah lah, ada hamzah yang tak ada rumah. Okey. Sebab tu, kalau siapa-siapa di sini yang pernah baca qiraat Abu Ja'far sebagai contoh. Sebab Abu Ja'far ni kalau ikutkan dalam ranking imam qiraat, walaupun dia yang ke-8, dia yang ke-8 lah, betul, yang ke-8, akan tetapi dia merupakan imam kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' ni orang pertama. Dia tu imam, berguru lagi pada Nafi'. Maknanya zaman dia tu lagi awal. Lagi awal pada zaman yang masih belum ada hamzah ni. That's why qiraat Abu Ja'far, kalau siapa-siapa baca, dia tak baca hamzah. Wa ma hum bimuminin fi surah apa? Faja'alahum ka'asfim makul. Macam gitu je, makul. Dia tak baca hamzah. Sebab qiraat dia tak ada hamzah. Okay? Jadi banyak huruf-huruf yang dia baca dengan ibdal. Ibdal tu maksudnya dia tukar hamzah di huruf mat terus. Sebab apa? Zaman itu belum lagi ada penulisan huruf hamzah. Tetapi bukan kata dia tak baca. Ada qiraat lain, orang lain ada. Dia baca je hamzah walaupun tak tertulis. Cuma nak ceritanya, mereka praktik bacaan tu sesuai dengan penulisan tersebut pada zaman tu. Okay? Maksudnya kalau kata ya murukum, tulis atas alif gitu je. Ya murukum. Mu'minin jadi mu'minin. Bi sama jadi bi sama. Baro'atun jadi baro. Jadi kalau kita baca barotun je. Okay?
Orang Arab dia tahu nak cara. Ja'a jadi ja, tak ada rumah. Nah, yubdi'u, yubdi. Al-lu'lu'u jadi al-lulu. Nah, dia tabawwa'u jadi tabawwa. Tak tahu. Kan? U ka I ka A. Okey, baik. Jadi macam tak salah, hilangkan terus hamzah. Maka kita tengok bila yang kata ada huruf hamzah ni. Tengok mula-mula tadi cerita Abu Aswad Ad-Dauli tahun 60. Okey. Kemudian mai zaman Imam Asim dan Nasir bin Asim Al-Laitsi zaman 90-an. And then datang sekali lagi cerita 80 tahun kemudian. Itulah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil ni ialah dia wafat 175. Jadinya mungkin dia lahir tak lama selepas Imam Nasir bin Asim Al-Laitsi meninggal lah. Sebab dia wafat tahun 175. Cuma tak tahu umur dia berapa waktu dia wafat. Nak kata dia bertemu dengan Imam Nasir, mustahil juga lah. Kecuali umur dia 85 lah. Kalau umur dia 85, Nasir bin Asim Al-Laitsi tak wafat tahun 90. Dia ni wafat tahun 75. Makna 175, maknanya 85 tahun. Kalau umur dia 90 tahun, okey, maknanya dia sempatlah dengan Imam Nasir bin Asim. Waktu tu umur dia 5 tahun, Imam Nasir meninggal. Kalau kata dia sempatlah. Tapi kita tak tahu umur dia berapa. Tak apalah, tak penting benda tu. Cuma nak ceritanya, apakah jasa dan sumbangan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni adalah pada, dia kerja dia ni. Kerja dia inovasi. Buat. Kalau kata Hamzah tu, buat huruf Hamzah betul-betul. Ambil daripada kepala huruf Ain. Ambil kepala huruf Ain tu, letak jadikannya sebagai huruf Hamzah. Kerat, potong, buang badan dia, buang. Okey. Kemudian ada imam lain pula ditulis dalam kitab Dhabtul Quran ni, Imam Al-Kharraz Asy-Syarishi ni kata dia dikhususkan huruf Ain ni kerana di antara keduanya ada sifat syiddah. Dan makhraj keduanya berhampiran. Antara keduanya Hamzah lah ada syiddah. Dan makhraj itu sangat hampir. Hamzah dengan Ain. Bunyi pun kalau orang, hari ni pun masih lagi ada orang, kalau dia tak boleh bunyi huruf Ain, dia baca Hamzah. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca Alamin. Tak kena, tak betul tu. Walaupun dia bunyi sengau-sengau kan. Ingatkan, ni sengau tu terus terror. Tak. Dia mana boleh baca Alamin. Dia di situ tak boleh baca Hamzah. Kena baca Ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kena tekan. Alamin. Ain lain. Hamzah lain. Tapi oleh kerana makhraj berhampiran dengan ni, menyebabkan ada orang boleh kalih sesuka hati. Tapi nak ceritanya kenapa dia ambil kepala huruf Hamzah jadi kepala huruf Ain jadi Hamzah? Kerana makhraj mereka berhampiran. Okey, maka jadilah Ain. Okey, baik. Kemudian cerita tentang huruf Sod, Dot, Toza. Sod, Dot, Toza ni bayangkan dulu-dulu ini semua adalah huruf yang Sod, Dot, Toza. Semua ni. Agak-agak macam mana kita nak tahu mana satu Sod, mana satu Dot, mana satu Ta, mana satu Za? Tak tahu. Semua sama je. Sod pun macam tu, Dot pun macam tu, Ta pun macam tu, Za pun macam tu. Akhirnya apa yang dibuat oleh Imam apa tadi? Imam Khalil tadi, maka mula-mula dia start berbezakan Sod dengan Dot, atas Dot letak titik. Sorry. Mula-mula bezakan Ta dengan Za dulu, Ta dengan Sod, Sod Dot dengan Ta Za dulu. Atas Ta dengan Za ni letak tiang dulu untuk bezakan Sod Dot dan juga Ta Za. Bezakan dua tu dulu. Okey. Kemudian barulah letak titik atas Dot bezakan dengan Sod dan juga letak titik atas Za untuk membezakan dengan Ta. Macam mana agak-agak kalau kita dapat balik Quran ni kan? Terkontang kanting nak baca. Saya teringin kadang-kadang nak bawa tunjuk ada dalam library dekat Madinah mesti ada Quran ni. Boleh pergi tengok lah kalau rajin nak pergi tengok. Okey. Sikit lagi kita baca. Begitu juga Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia apa dia buat? Titik-titik yang telah dilakukan ataupun yang telah dicipta oleh Imam Abu Aswad Ad-Duali. Maka sebelum tu titik. Maka datang Imam Khalil bin Ahmad, dia tukar titik tu jadi baris. Jadi baris macam hari ni. Tengok apa dia cerita. Tanda baris fathah bentuk alif yang condong. Maksudnya alif lah, fathah ni daripada alif. Kemudian dia condong dari bawah naik ke atas. Dari bawah naik ke atas. Okey.
Dhammah pula, oleh kerana dhammah tu dia ada sinonim dengan huruf waw, maka dia letakkan waw kecil atas huruf dhammah. Dan Imam Khalil juga meletakkan tanda baris kasrah adalah bentuk ya, bukan alif. Tanda kasrah tu asalnya ya, ekor ya tu dan tarik ke belakang. Maka letak di bawah huruf yang bertanda kasrah. Baris ini diletakkan di bawah huruf yang berbaris kasrah, dan peredaran zaman telah menyebabkan penulisannya berubah sehingga tidak ditulis pangkalnya dan kekal di hujungnya. Maka ya ni lah, mula-mula macam ni ya ni. Letak ya macam ni. Kemudian akhirnya kepala hilang, akhirnya tinggal ekor je. Tengok ni antara Quran-Quran zaman tu. Okey. Nampak alif, letak kat mana alif? Watin. Watini wazaitun. Ni baris. Ada tak baris ya? Ni baris apa lagi? Nak tengok baris huruf ya ada apa nama? Tapi ni semua dah pakai bawah dah. Dah pakai apa nama? Dah pakai kasrah macam baru dah. Okey, ni semua kasrah fathah dan juga dhammah yang baru dah. Tak jumpa, tak nampak dalam buku Dr. Yaman ni dia tak tunjuk yang kata apa asal usul kasrah tu macam ni tulisan dia. Macam ni tak ada. Macam ni lah maksudnya. Macam ni, tak ada lah. Tak jumpa, tak ada dah kot. Yang Quran yang masih kekal. Okey, baik. Baris tanwin pula gandakan je senang. Baris tanwin pula gandakan. Kalau daripada fathah, tanda buh satu lagi, jadi bunyinya an. Kalau kata kasrah, tambah satu lagi bunyinya in. Kalau kata dhammah, tambah satu lagi bunyinya un. Kemudian imam yang sama tadi, yang dalam kitab kitab Rasmi Dhabtul Quran tadi, Imam Al-Kharraz Al-Syarisi kata, okey, maka tanda fathah berada di atas, itu bentuk alif. Yang kecil melintang. Dan dhammah pula dikenali dengan bentuk waw di hadapan huruf atau di atasnya, mula-mula depan letak atas. Dan di bawahnya pula diletakkan tanda kasrah dengan bentuk ya. Okey, kemudian jika sebutan kamu itu ialah tanwin, maka tambahlah tanda sepertinya untuk menjelaskannya. Okey, baik. Sikit lagi, saya nak sambung. Okey. Yang inilah insya-Allah kita buktikan sini. Tanwin yang rafa'. Tanwin yang marfu'. Tanwin marfu' ni maksudnya tanwin yang berbaris depan. Muhammadun, babun, aliyun, zaidun. Okey. Ni tanwin-tanwin yang berbaris dhammah yang baris depan ni, tengok apa dia kata? Yang kita biasa duk panggil dengan istilah 69 tu. Okey, ini cerita asal dia. Penulis mushaf menjadikan huruf nun kecil di atas suatu huruf untuk menunjukkannya bertanwin. Okay? Ia juga adalah isyarat untuk menjelaskan tanwin yang berbaris raf'i. Cara tandanya adalah dengan menjadikan huruf nun kecil tersebut di atas tanda dhammah berikut. Okay, nampak Mula-mula macam ni. Ni dhammah. Yang hitam ni adalah dhammah. Selepas dia ada nun. Lepas tu bunyi dia Muhammadun. Dun. Bunyi dun. Maka apa yang berlaku? Nun tadi ni dicondongkan dan didakapkan kepada waw tu. Nampak? Terbalikkan nun tu, dakapkan kepada waw tu. Maka jadilah tanwin dhammah dan nun. Dhammah dan nun. Okey? Dia bukan 69. Ada orang tulis macam ni. Ada orang kalau ditulis, dia tulis tanwin rafa' ni tulis 69 macam tu. Dia tulis 69 ataupun dia buat kata tu, dia buat satu lagi macam 6. Tak betul. Dia bukan 6. Dia adalah dhammah dan dia adalah kemudian dia tanda macam tu dekat atas dia macam ni. Macam ni tanda atas dia, okey. Dia adalah nun yang terbalik. Nun, seolah-olah macam kena tiup angin tu, terbalik dan dakap naik ke atas baris dhammah tadi. Ni kira naik ke atas ni, naik ke atas waw. Dia adalah nun dan dia bukan huruf 6 seperti mana yang ditulis oleh setengah pihak. Okey, baik. Okey, insya-Allah yang seterusnya ni daripada muka surat 240 ni, tanda sukun ni kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Okey. Baik, sempena tu juga kita mungkin insya-Allah lah, saya jangka kita akan tamatkan buku ni dalam bulan ni. Dalam bulan ni, jap. Tak tukar lagi kalender, jap. Kita ada berapa kali Ahad bulan ni kita ada 5 kali Ahad. Okey. Mungkin Ahad akhir tu saya minta cuti lah kot. Okey. Saya rasa kita boleh hari ni 1 hari bulan, 8, 15, 22. InsyaAllah 22 hari bulan tu kita boleh habiskan seluruh kitab ni. Okey. Tetapi sekiranya ada apa-apa tajuk yang berbangkit, okey, ada apa-apa tajuk yang berbangkit ataupun tajuk yang nakkan penjelasan semula oleh saya, maka
tolong nyatakannya dalam grup Telegram ataupun bagi tahu kepada admin Puan Hajar Rosy. Katalah contoh, Hajar Rosy nak minta ustaz tolong ulang balik lah tajuk raw tu. Tak lekat-lekat dalam kepala ni tajuk raw. Tak apa, it's okay. Kita boleh pilih mana-mana tarikh yang ada, kita boleh hadam dulu tajuk raw tu sampai berkesan. Sebab saya tak nak lah, maksudnya datang belajar tapi aku memanglah duduk dalam kelas tu tapi apa benda pun kita faham. Tak naklah macam tu. Kesianlah sebab apa? Kalau lah kita ada semua sekali dalam ni ada 80 orang. 79 orang faham je. Tiba-tiba dia seorang je tak faham. So bila dia kata macam tu, seolah-olah macam tak tu ngajar apa. Orang lain kita tak faham tu. Sedangkan orang lain ada faham je. Tapi saya punya prinsip mudah. Kalau kata pelajar tu tak faham, bukan salah pelajar tu. Salah saya yang tak boleh nak fahamkan seseorang. Itu saya punya prinsip. Jadi saya letak tak pandai nak memahamkan orang tu adalah saya. Jadi kalau ada tajuk-tajuk yang berbangkit dan ada tajuk-tajuk yang nak, kalau boleh nak ulas balik, kadang-kadang ada yang masuk grup ni baru masuk. Contohnya kan, orang dah sampai ke tajuk apa dah, tiba-tiba dia baru masuk. Baru masuk dah tengah jalan dah. Jadi ada tajuk-tajuk yang mungkin dia terlopeh dulu-dulu, maka sila nyatakan. Kalau kata nakkan pengulangan semula. Banyak hari ni, kita nak habiskan. Saya tahu tuan-tuan dan perempuan ni ada yang bayar yuran, tapi tak seronok lah. Takkan bayar yuran, tiba-tiba kelas 2 kali je bulan ni. Tak boleh lah. Kita habiskan insyaAllah. Kita akan habiskan sampai hujung bulan 10 ni. Bermakna, bulan 11 nanti dah tak ada kelas dah insyaAllah. Okay. Dan kalau kata 29 hari bulan tu, nak ada satu kelas lagi, okey tak apa. Walaupun saya jangka 22 tu dah habis dah. Tapi kalau kata nak juga kelas 29 tu, is okey. Kita cuba lah macam mana pun. Kalau boleh kita buat kelas. Kalau boleh. Kalau kata tiba-tiba 15 tu dah habis dah. Tak ada benda nak bincang dah. Kami semua faham dah. Pandai semua dah. Terror dah. Tolonglah jangan buat kelas lagi. Tak apa. Pun okey. Saya serah je kepada pelajar-pelajar untuk menilai ataupun untuk meletakkan macam mana cara nak meneruskan kelas ni. Ala kulli hal, kita mohon banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan bantuan, memberikan hidayah, memberikan kefahaman yang baik kepada kita, terutamanya kita belajar tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya yakin dan saya percaya sangat-sangat kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ni tak akan diperolehi melainkan orang yang belajar Quran ni. Sebab tu sampai Rasul pesan, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajar Quran. Saya cari juga jalan masa. Kadang-kadang macam hari Ahad ni, kadang-kadang ada je urusan yang kadang-kadang tak dapat nak elak. Tapi tak apa. Macam kadang-kadang bila balik daripada kampung, jalan jam dan sebagainya, saya hati tu rasa berat. Rasanya, dia mesti tunggu nak belajar malam ni. Tiba-tiba kita tak ada nak ajar. Rasa macam bersalah sangat. Sampai pagi esok tu rasa bersalah tu. Kadang-kadang nak buat macam mana tak boleh. Tak boleh nak ni dah. Tak nak elak dah. Tapi rasa macam, sebab apa? Sebab terlepas satu kebaikan malam ni. Sebab tak boleh nak mengajar orang lagi. Ala kulli hal, kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala berkati segala kelas-kelas kita dan pelajaran kita. Dan juga beri kefahaman yang baik kepada kita dalam proses nak memandaikan diri sendiri dalam mempelajari ilmu kitabullah insyaAllah. Okay, saya rasa cukuplah setakat itu dulu. Kita sambung semula tajuk kita tentang sukun tadi. Ala kulli hal, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ma'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la yattabi'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.